Hai, apa khabar? Kita berjumpa lagi di video kali ini, Pendidikan Moral Tahun 4, Unit 2, Baik Hati. Tajuk kali ini kita akan belajar bantu-membantu menjamin kesejahteraan. Mari kita belajar. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi memahami situasi dalam menjamin kesejahteraan, okey, cikgu nak terangkan kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan membawa maksud keadaan yang sejahtera, keamanan, kebahagiaan, ketenteraman dan keselamatan. Kesejahteraan dalam hidup berjiran membawa maksud hubungan yang baik dalam semangat kejiranan dapat membentuk kesejahteraan. Kita dapat hidup bersama dengan rasa selamat, aman, damai, bahagia dan tenteram. Baiklah murid-murid, bagi menjamin kesejahteraan, kita perlulah ada sikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran. Okey, kita rujuk buku teks di muka surat 12. Kita tengok gambar yang pertama, rumah jiran rosak akibat ribut dan hujan lebat. Okey, di sini ada gambar sebuah rumah jiran kita yang rosak akibat ribut dan hujan lebat. Apa tindakan kita yang menunjukkan sikap prihatin? Baiklah, yang pertama kita boleh membantu jiran mengalihkan perkakas rumah. Selain itu, kita juga boleh memberi kata-kata semangat kepada jiran. Waktu ini, jiran kita pastilah sedih, berduka cita kan? Jadi, kita beri semangat kepada jiran. Seterusnya, kita meminta bantuan jiran untuk membaiki rumah. Kita panggil jiran-jiran yang berdekatan untuk baiki rumah jiran kita semula. Okey, selain itu juga, kita boleh menyediakan makanan untuk jiran. Sebab jiran kita ada masalah dan dia tertimpa masalah, jadi kita perlu buat sesuatu. Ini adalah antara yang kita boleh tunjukkan sikap prihatin kita terhadap situasi yang seperti ini. Jadi, kamu boleh juga buat perkara lain yang boleh menunjukkan prihatin. Ada banyak lagi contoh. Terusnya, gambar yang kedua, anak jiran terjatuh dari basikal dan kakinya luka. Okey, kamu lihat di sini anak jiran jatuh daripada basikal dan kakinya luka. Dan ketika ini dia berada di tengah-tengah jalan. Ini kamu ya, nampak dan kamu berlari ke arahnya. Apa tindakan kita untuk menunjukkan sikap prihatin? Okey, baiklah. Yang pertama, kita boleh memapah anak jiran ke tepi jalan. Memapah tu bermaksud kita bawa dia, pimpin dia, angkat dia ke tepi jalan. Okey, daripada di tengah jalan ni nanti ada kereta lalu, langgar pula kan. Okey, kita bawa dia ke tepi jalan. Okey, yang kedua, kita boleh beritahu kepada ibu bapa jiran kita. Beritahu yang anak dia jatuh daripada basikal dan kakinya luka. Okey, yang ketiga, kita boleh membantu merawat luka anak jiran. Jika kita ada kemahiran pertolongan cemas, kita boleh bantu untuk merawat luka. Okey, seterusnya, kita boleh memujuk anak jiran yang menangis tadi. Nampak tak anak jiran yang menangis? Okey, kita pujuk supaya jangan menangis. Okey, bersabar. Okey, nanti luka ini akan cepat sembuh. Kalau tak menangis, kita cubalah pujuk sesuatu supaya keadaan anak jiran kita ini tidak menjadi
anak jiran kita akan rasa lebih selamat sebelum ibu atau bapa anak jiran kita ni tiba. Jadi kita cuba kawal perasaannya. Ataupun kamu juga boleh buat apa cara sekalipun untuk menunjukkan sikap prihatin. Baiklah, situasi yang ketiga iaitu lift tidak berfungsi kerana elektrik terputus. Okey, di sini kalau ikut gambar wajah ini, kamu sedang membantu seorang orang tua yang pakai tongkat. Okey, bila lift rosak, jadi orang tua ini tidak boleh menggunakan lift. Apa tindakan kamu? Baiklah, yang pertama, kamu boleh menenangkan jiran yang berasa risau. Okey, tenangkan jiran supaya jangan risau. Kalau lift ni rosak, okey, kita boleh guna cara lain untuk turun ataupun naik. Okey, seterusnya, kita boleh memberikan barang keperluan untuk jiran. Okey, sebab dia terlalu tua, kita maklumkan kepada dia, tak apa, duduk je rumah. Nanti kita tolong belikan barang keperluan yang dia perlu. Jadi, dia tak perlulah turun untuk gunakan lift. Jadi, kita dah bantu jiran kita. Okey, seterusnya ataupun kita memimpin orang tua ini naik ataupun turun tangga. Jadi kalau tingkat terlalu tinggi, kita tak payahlah pimpin dia kan sebab dia dah tua. Tapi kalau tingkat tu tingkat yang rendah, tingkat 1 ataupun tingkat 2, kita boleh bantu orang tua ini untuk turun ataupun naik tangga. Jadi kita pimpinlah perlahan-lahan satu persatu. Kita ikut dia, pegang dia, pimpin dia baik-baik supaya dia sentiasa dalam keadaan yang selamat. Okey, kemudian kita juga boleh menolong jiran membawa barang ke rumah. Okey, kalau kamu tengok jiran kamu tu sedang membawa barang, lift rosak, jadi kamu bantulah tolong bawakan barang ke rumah dia. Jadi, sikap prihatin ini dapat menunjukkan kamu sikap prihatin dapat menunjukkan menjamin kesejahteraan. Maknanya membuat sesuatu yang kebaikan lah. Jadi sikap ini sangat baik untuk kita. Seterusnya, okey, rujuk buku muka surat 13. Gambar yang terakhir ialah majlis perkahwinan di rumah jiran. Okey, baiklah. Kamu lihat kat sini ada pelamin dan ada 2 orang sedang membuat bungkus makanan dan juga membetulkan bunga. Okey, apa tindakan kita yang dapat menunjukkan sikap prihatin? Okey, baiklah. Yang pertama, kita dapat membantu jiran menghias pelamin. Okey, kita bantu jiran kita menghias pelamin. Okey, selain itu, kita boleh menolong jiran membuat cenderamata. Okey, nampak kat sini. Buat cenderamata. Okey, yang ini bantu menghias pelamin. Okey, seterusnya, kita boleh membantu jiran membuat bunga telur. Okey, ini dia buat bunga telur. Okey, lain, kita boleh membantu jiran mengemas ruang tamu. Okey, bagi menunjukkan sikap prihatin semasa di majlis perkahwinan, tidak semestinya perkara ini yang kita buat, tapi kita juga boleh bantu di dapur untuk masak bersama ataupun di luar kawasan rumah, bersihkan kawasan persekitaran ataupun banyak lagi perkara yang boleh menunjukkan sikap prihatin kita terhadap keperluan dan kebajikan jiran. Jadi secara tak langsung bila kita ada mempunyai semangat kejiranan, dia dapat menjaminkan kesejahteraan. Jadi kita perlu kekalkan sikap prihatin ini. Baiklah, mari kita cuba ini. Cikgu berikan beberapa situasi dan kita cuba cadangkan tindakan yang boleh kita buat. Okey, situasi yang pertama, jiran kamu akan berpindah dan sedang mengangkat barang-barang untuk diletakkan di dalam sebuah lori. Okey, kamu nampak situasi ini kan? Apa tindakan yang kita boleh buat?
banyak tindakan dia. Okey, kamu boleh berfikir dengan baik dan di sini cikgu bagi satu sahaja contoh tindakan yang kita boleh ambil, membantu jiran mengangkat barang-barang ke dalam lori. Ada lagi tindakan yang boleh kamu buat selain daripada yang cikgu cadangkan ini. Okey. Baiklah, kita pergi kepada situasi yang kedua. Baiklah, situasi yang kedua ialah jiran kamu iaitu Encik Raju sedang sakit. Dia perlu dihantar ke hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Namun, anak-anaknya tiada di rumah. Baiklah, apa tindakan kita? Okey, kat sini cikgu beri satu cadangan iaitu apa tindakan yang kita boleh ambil. Okey, kita bawa Encik Raju ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi, sebab dia sakit, kita bawa dia ke hospital. Kita tak boleh pandu kereta. Kita mestilah minta tolong kepada ayah dan ibu ataupun jiran yang berdekatan. Itu tindakan yang baik untuk kita membantu Encik Raju. Baiklah, situasi yang ketiga, kamu terserempak dengan Makcik Minah sedang membawa bakul yang penuh dengan sayur dan ikan. Apa tindakan yang kamu boleh buat? Okey, cadangan cikgu. Tindakan, menolong Makcik Minah dengan membawa bakul lah. Kan? Okey, kalau kamu nampak orang tua ataupun orang yang lebih tua daripada kita sedang membawa barang yang banyak, kamu boleh bantu untuk membawa barang. Ini contoh yang kalau di sekolah kamu nampak cikgu membawa barang yang banyak, kamu boleh menunjukkan sikap prihatin kamu terhadap guru. Bawalah barang guru tersebut. Okey, yang ini melibatkan jiran kan? Okey, ini contoh antara contoh yang boleh kamu buat. Baiklah, situasi yang keempat, kamu melihat kucing kesayangan jiran kamu sedang merayau-rayau di tepi jalan. Kucing kesayangan ni. Okey, apa tindakan yang kamu boleh buat? Cadangan tindakan cikgu, mudah saja. Ambillah kucing tersebut dan serah kepada jiran. Itu pun dah menunjukkan sikap prihatin kamu. Okey, baiklah. Situasi yang kelima, telefon pintar Kak Siti kehabisan bateri. Tapi dia perlu membuat panggilan telefon kepada suaminya. Kalau perlu membuat panggilan telefon itu bermaksud sesuatu perkara yang penting. Okey, tindakan kita. Okey, kat sini cadangan cikgu. Pinjamkan telefon pintar kepada Kak Siti supaya dia dapat membuat panggilan telefon kepada suaminya. Itu tindakan yang sewajarnya lah. Baiklah murid-murid, kita sudah menunjukkan sikap prihatin terhadap situasi-situasi yang cikgu telah tunjukkan sebentar tadi. Okey, sikap prihatin ini dapat membantu kita menjamin kesejahteraan. Jadi, mari kita bincang tentang kebaikan apabila kita sentiasa bersikap prihatin. Okey, baiklah yang pertama, apabila kita menunjukkan sikap prihatin, hidup kita akan rasa lebih bahagia. Okey, macam mana tu? Okey, bila kita buat sesuatu yang baik, kita akan rasa seronok, gembira, betul tak? Jadi, bila kita dah buat sesuatu yang baik, kita akan rasa gembira, bahagia. Yang kedua, kita akan dapat ramai kenalan. Jika kita buat baik dan bersikap prihatin di jiran kita di sebelah kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah, kita dapat banyak kenalan. Okey, seterusnya, kita akan sentiasa dihormati dan disayangi. Bila kita sentiasa buat baik dan prihatin terhadap orang lain, pastilah orang akan sayang kita dan hormat kita. Betul tak? Okey. Yang keempat,
menjamin keselamatan. Apabila kita membuat sesuatu kebaikan di kawasan persekitaran kita, kita akan dapat membantu mengelakkan berlakunya sesuatu yang tidak kita ingini macam kecurian, pecah rumah, penyalahgunaan dada, samsing atau penculikan. Jika kita ada sikap prihatin, masalah keselamatan di kawasan kita akan terjamin. Seterusnya, menjaga keharmonian di sekitar kita. Apabila kita sentiasa berbuat baik, kita menghormati, kita prihatin dengan orang lain, kita dapat menjaga keharmonian. Gejala-gejala masalah atau gejala-gejala sosial yang tak sepatutnya berlaku, yang terjadi, kita dapat atasi. Kita dapat bendung sebab kita mempunyai peranan yang kita mainkan peranan kita sebagai salah seorang jiran yang sentiasa mengambil berat terhadap jiran lain. Itu menunjukkan sikap prihatin yang sangat baik. Seterusnya, menjaga kebajikan jiran. Jika kita prihatin, kita tengok jiran kita dalam kesusahan ke atau apa pun, kita tengok jiran kita, jadi kita akan bantu jiran kita, memberi pertolongan terhadap jiran. Cara ini, kebaikan dia dapat menjaga kebajikan jiran. Cikgu harap kamu faham ya. Akhir sekali ialah memupuk perpaduan. Jika kita sentiasa prihatin, sejahtera kawasan tempat kita, yang paling utama kebaikan dia ialah kita dapat memupuk perpaduan. Tidak kira bangsa, agama ataupun budaya. Jadi di sekitaran tempat kita itu, kejiranan kita, kita dapat memupuk perpaduan. Bila kita memupuk perpaduan, maknanya kita akan hidup dalam keadaan yang aman, damai dan sejahtera. Baiklah murid-murid, cikgu ucapkan terima kasih kerana kamu sudi mendengar hingga ke akhir video ini. Jangan lupa subscribe di channel cikgu dan cikgu harap kita akan berjumpa lagi di tajuk yang seterusnya. Bye!